Ya, para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Sifu Chin. Malam itu, saya memandu malam. Kurang lebih jam 11 lebih malam. Sudah agak lewat malam. Selesai mesyuarat persatuan di rumah kawan, ada sedikit acara makan-makan. Of course, saya masih ingat tahun kejadian ini berlaku. Bulan 8 tahun 2005. Ketika keluar dari masuk simpang ke rumah Sifu Chin, saya nampak persekitaran rumahnya terang benderang dengan cahaya lampu. Agakkan kecil hati saya. Tentu ada pesta di rumah Sifu. Ya, kan pada masa itu sedang berlangsung perayaan hantu lapar Cina. Dan ramai Cina membakar colok dan meletakkan juadah di tepi jalan rumah. Ada siap menabur kertas kuning lagi di halaman rumah. Saya perlahankan kereta dan memandu sambil memandang ke rumah Sifu Chin. Saya nampak Sifu sedang khusyuk menabur kertas, memakai tasbih Buddha dan menghayun-hayun lonceng pada tangannya. Apabila dekat pada Sifu, saya hon kereta dengan kuat sambil melambai tangan ke arah dia. Barangkali Sifu sedang khusyuk semayang sampai dia tidak sedar saya lalu di hadapannya sambil memandu. Saya perhati rumah Sifu, meriah tanpa tidak ada orang. Tetapi tidak ada orang, maaf ya. Mungkin mereka sibuk di dapur menyiapkan juadah. Saya perlahan-lahan lalu dengan harapan Sifu menahan kereta saya. Apabila tiada respon yang Sifu akan menahan saya masuk gear 2 dan meluncur pergi. Mungkin dia masih ambil hati dengan saya sebab 2 tahun saya tidak datang menziarahi dia. Waktu umur saya 16 tahun, saya selalu ke rumah Sifu untuk kerja part time. Semasa Sifu ada membuka kedai minum Carlsberg, kecil-kecilan. Itu dia. Mula-mula belum laris. Tetapi kerana Sifu memiliki kebolehan lain seperti mengubat orang sakit atau disampuk jin, maka kedai kecil-kecilan dia bertambah orang. Ada mau belajar kungfu, ada mau buat feng shui kedai, ada minta ubat sakit, macam-macam lagi lah. 16 tahun saya datang buat part time semasa cuti sekolah hujung tahun. Itu pun dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kemudian saya akan berjalan kaki pulang setiap malam. Kalau mood Sifu bagus, dia akan hantar saya balik. Kerja saya mudah saja. Kalau ada order, saya hantar ke meja pelanggan. Walaupun cuma dibayar cash RM15. Saya bersyukur sebab ada belanja saya ke sekolah masa rehat. Waktu saya umur 19 tahun, Sifu ambil saya menjadi anak muridnya. Dia cuma ambil 8 orang saja kerana itu amalannya. Masa itu, saya bergelora mau belajar kungfu. So, saya fikir akan belajar kungfu. Rupanya Sifu mau turunkan ilmunya kepada kami. Dia tidak ada zuriat sebab dia adalah mantan Sami di Penang dulu. Sebelum berhijrah ke Sabah, anak murid bermaksud bapa dan anak. Kami anaknya dan Sifu adalah bapa kami. Kami memanggil dia Kaipa, bukan lagi Sifu. Sifu memberi saya nama baru. Nama saya itu diambil daripada Dewa Tau Kuan Yi. Nama pemuridan saya adalah Lai Fat Loi. Maksudnya, naik, beruntung dan bernasib. Saya ketawa mendapat nama pemuridan ini. Menurut Sifu, kau sentiasa ada nasib baik sebab kau lahir angka 8. Dalam Cina, angka ini amat baik. Sentiasa bernasib baik. Saya belajar 4 tahun kitab-kitab Tao milik Sifu. Dan saya kagum kerana kebanyakan kitab ini dalam bahasa Inggeris dan penulisnya terbitan negara Singapura.
Sifu ajar saya mentafsir mimpi, melihat feng shui dan kekayaan keluarga. Yang saya minat ialah bagaimana mau belajar lompat, iaitu turun badan. Nanti ada masa saya akan kongsikan bagaimana cerita lompat ini berlaku. Dan bagaimana ketika saya buat aksi lompat di sebuah hutan di Terus Madi. Dan kemudiannya tidak sampai 2 minggu, kemudian terjumpa rangka tulang seorang pakcik yang hilang hampir 10 tahun. Oh, lama itu. Saya tinggalkan Sifu apabila di kemudian hari ada sebab. Salah satunya, saya tidak setuju dia mengamalkan kumantong. Ramai mungkin ingin tahu apa itu kumantong. Kumantong ini adalah mayat bayi yang diawet untuk tujuan kekayaan. Kononnya, ikrar nasi boleh dilakukan roh bayi itu jika roh bayi itu melakukan jasa dan kebaikan kepada pemilik. Sebenarnya, kumantong tidak lebih tidak kurang adalah toyol dalam bahasa Indonesia. So, saya tidak dapat terima acara ini. Dan pemuridan saya kepada Sifu Chin yang menarik terpaksa saya buang dalam hidup saya. Saya tidak akan bercakap inilah, itulah, dan bagaimanalah kan. Tetapi cukup saja saya katakan saya tidak dapat menerima amalan tidak baik menurut gerak hati saya. Saya jumpa anak murid Sifu yang lain di kedai kopi 5 hari kemudian. Kami bersembang sekejap dan berkata, saya nampak Sifu beberapa hari yang lepas sedang mengadakan upacara menjemput roh makan. Kamu tidak join kah? Mereka terkejut dan berubah pucat dan berkata, "Ai, betul bah?" Saya mengangguk kepala tetapi kehairanan. Kau tidak tahu Sifu sudah meninggal dunia? Bagaimana bagaikan dipanah petir? Di siang hari, saya berkata, bila? Menurut anak murid tua, Brother Wong, Sifu meninggal dunia bulan 5 kerana dia diserang strok. Tetapi sewaktu dia jatuh akibat serangan strok, tiada sesiapa di rumahnya. Ketika anak murid tua pulang melawat Sifu petang hari, dia melihat Sifu Chin sudah tergeletak sejuk di ruang tamu rumahnya. Jangan-jangan Sifu bagi tahu kamu dia sudah pergi, tapi kamu tidak faham bah. Memang saya rasa terkejut dan seram ketika anak murid berbagi cerita pagi itu. Sebab saya pasti saya melihat Sifu sedang mengadakan upacara tahunannya di luar rumah. Kejadian itu bulan 8, bertepatan juga hari hantu lapar. Dan Sifu meninggal pada bulan 5 tahun yang sama. Pastinya saya melihat roh Sifu. Sebab sudah 2 tahun saya memutuskan hubungan dengan dia. Sejak saya tahu dia menjaga kumantong sebagai haiwan peliharaan mendapat harta kemewahan. Kami tidak pernah berselisih faham. Cuma saya saja yang keluar dari kamus hidup Sifu sebenarnya. Dan saya berterima kasih juga kepada Sifu saya kerana banyak mengajar saya falsafah Cina Tao. Sesuatu yang jarang orang Cina kongsikan ialah ilmu kejayaan mereka dalam feng shui. Dan ini saya sempat belajar untuk pengetahuan diri sendiri. Rest in peace, Kai Pa Chin. Sekian.